Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP menyasarkan peningkatan sekurang-kurangnya 30% usahawan wanita dalam sektor perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS. Timbalan Ketua Setiausaha Dasar dan Pemantauan KUSKOP, Nur Afifah Abdul Razak berkata, sehingga kini terdapat 1.1 juta usahawan PMKS di seluruh negara, namun hanya dianggarkan 230,000 daripadanya terdiri usahawan wanita yang terlibat dalam sektor pertanian, perkhidmatan dan pembuatan. Beliau berkata kerajaan komited memperkukuh sumbangan PMKS sebagai tulang belakang ekonomi negara dengan memberi tumpuan kepada penglibatan usahawan wanita selaras Matlamat Pembangunan Mampan SDG yang menekankan kesaksamaan jantina. Pelbagai program telah dilaksanakan termasuk latihan keusahawanan, pembangunan kemahiran digital serta akses kepada pembangunan dan pasaran. Dasar Keusahawanan Nasional 2030 turut memberi peluang sama rata kepada wanita untuk menceburi bidang keusahawanan yang berpotensi besar sebagai karya pilihan. Malah sumbangan PMKS kepada ekonomi negara terus meningkat setiap tahun. Mengulas mengenai projek IDEAS, Nur Afifah berkata program itu ialah inisiatif ASEAN bersama Korea Selatan untuk meningkatkan kemahiran digital usahawan wanita PMKS. Hampir 3,000 usahawan wanita PMKS di ASEAN telah menyertai program ini termasuk 242 dari Malaysia. Program selama 6 bulan ini memberi manfaat besar melalui latihan berstruktur. KUSKOP yakin projek IDEAS mampu membantu lebih ramai usahawan wanita PMKS meluaskan potensi perniagaan mereka melalui aplikasi digital dan e-dagang dengan lebih berkesan. Bengkel TikTok Shop Promosi Online dan Perniagaan POP Anjuran TikTok Shop bersama Tekun Nasional di Pejabat Cawangan Tekun Penampang semalam membuka peluang baharu kepada usahawan di Sabah untuk memanfaatkan platform digital dalam memperluaskan pasaran mereka. Ahli Lembaga Amanat Tekun Nasional, Rowindi Lawrence berkata, program ini merupakan sesi pertama di negara ini sebagai persediaan kepada pelancaran studio TikTok Shop bersama Tekun di Sabah bulan depan yang akan dilancarkan oleh Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedik sebagai sebahagian daripada inisiatif Kerajaan Madani melalui KUSKOP. Memetik ucapan Iwan baru-baru ini, beliau berkongsi inisiatif Kerajaan Madani melalui Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP melalui fokus tambahan kepada Sabah dan Sarawak di bawah dasar pandang ke timur dalam negara KUSKOP. Ini termasuklah pembangunan keusahawanan dan koperasi, pembinaan premis tamu desa, program Ehsan oleh KUSKOP dan inisiatif-inisiatif baharu Tekun Nasional termasuk yang baru dilancarkan bulan depan iaitu kolaborasi Tekun TikTok Shop Live Studio sebagai satu platform pemasaran kepada para usahawan serta hub PMKS Sabah. Inisiatif seperti ini sangat penting dalam menyediakan platform kepada usahawan tempatan untuk meningkatkan kemahiran mereka. Dengan bimbingan percuma daripada operator live hub di studio ini, para usahawan dapat memperluaskan pasaran dan memajukan perniagaan digital mereka. Turut hadir dalam perjumpaan ini adalah Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Tekun Nasional daripada Ibu Pejabat Kuala Lumpur, Haji Aisyamuddin Zulkifli, Pengurus Tekun Negeri Sabah Hemin Osumping, Pengarah Kerjasama Strategik Nur Azri Abdul Aziz dan Pengurus Cawangan Tekun Penampang Saiful Bahari. Kerajaan akan menyalurkan sumbangan asas rahmah SARA bermula 15 Januari melalui MyKad secara bulanan kepada 700,000 penerima miskin dan miskin tegar. Bagi tahun 2025, penyaluran SARA melalui penggunaan MyKad akan diperluaskan ke Sabah dan Sarawak berbanding hanya di negeri-negeri semenanjung Malaysia pada tahun 2024. Kementerian Kewangan dalam satu kenyataan memaklumkan mekanisme seragam itu adalah penambahbaikan daripada tahun lalu iaitu penyaluran bantuan secara tunai 2 kali setahun kepada penerima bantuan di Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan. Bantuan SARA sebanyak RM100 sebulan akan dikreditkan ke dalam MyKad penerima bagi bulan Januari hingga Mac 2025. Bermula April 2025, kadar bantuan ini akan ditingkatkan kepada RM200 sebulan.
Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, SARA merupakan pendekatan bantuan bersasar iaitu sebahagian pertambahan hasil negara serta penjimatan daripada perbelanjaan subsidi diagihkan semula bagi membantu mereka yang benar-benar memerlukan. Beliau yang juga Menteri Kewangan menyifatkan penyaluran SARA melalui MyKad juga bersasar kerana mekanisme tersebut memastikan golongan miskin menerima manfaat dalam bentuk barangan asas termasuk makanan asas. Sebanyak 5.4 juta penerima STR turut menerima bantuan tambahan SARA bermula April ini yang terdiri daripada 700,000 penerima SARA sedia ada dan 4.7 juta penerima STR sedia ada yang tidak berada di dalam rekod e-KASI. Bagi kategori isi rumah, tambahan sumbangan SARA adalah sebanyak RM100 sebulan, manakala golongan warga emas yang tidak mempunyai pasangan akan menerima sumbangan tambahan SARA sebanyak RM50 sebulan. Para ibu bapa turut memainkan peranan dalam menaikkan taraf tadika perpaduan melalui penubuhan jawatan kuasa penyelaras tadika tersebut. Menteri Belia dan Sukan Datuk Elron Angin berkata, ia hampir sama peranan seperti Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG yang terdapat di sekolah, namun ia lebih tertumpu untuk pembangunan murid serta penglibatan masyarakat setempat dalam memberikan perkhidmatan terbaik kepada kelas tadika perpaduan dengan mengadakan pelbagai program mengikut kesesuaian. Katanya, para ibu bapa menjadi tulang belakang kelas tadika perpaduan merupakan insan yang cemerlang kerana membantu mendidik anak masing-masing bersama guru-guru dalam memastikan anak-anak tidak tercicir dari dunia pembelajaran. Elron yang juga ahli Dewan Undangan Negeri SUK berkata demikian semasa berucap merasmikan Majlis Program Pintar, Kreatif dan Convocation Kanak-Kanak Tadika Perpaduan peringkat daerah Keningau tahun 2024-2025 di Dewan Tun Sakaran, Institut Pengajian Islam dan Dakwah di sini baru-baru ini. Pada masa sama, Elron menghargai usaha barisan pengelola program yang terdiri daripada pegawai-pegawai Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Zon Pedalaman Atas serta guru-guru dan penolong guru khususnya dan semua ibu bapa yang terlibat dalam menjayakan program ini. Elron turut berpesan agar masyarakat berbilang kaum dan agama di negara ini menjaga kemakmuran serta keharmonian bagi memastikan perpaduan sentiasa terpelihara. Pengerusi Citama Water SDN BHT yang juga setiausaha ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Papat, Liao Fui Fui, meninjau dan mengetuai aktiviti pemasangan tanglung di kawasan Pasar Sibuga Sandakan pada Selasa. Jelasnya, usaha itu merupakan sebahagian daripada inisiatif untuk mewujudkan suasana ceria di kawasan pasar dan mencerminkan semangat perayaan serta keharmonian masyarakat setempat menjelang Tahun Baru Cina. Tanglung yang dipasang bukan sahaja simbol tradisional tetapi juga melambangkan harapan untuk kemakmuran dan keharmonian pada Tahun Baharu, jelasnya. Tambah beliau, pemasangan tanglung ini bukan sahaja menambahkan elemen budaya kepada persekitaran tetapi juga menghidupkan semangat perpaduan antara komuniti berbilang kaum di Sandakan. Tahun Baru Cina adalah masa untuk kita bersama-sama meraihkan kepelbagaian budaya dan nilai kekeluargaan yang kita kongsi bersama, katanya. Beliau berharap inisiatif itu dapat memberikan keceriaan kepada pengunjung pasar serta menjadikan tarikan kepada perantau yang berkunjung balik ke Sandakan. Program pelancongan dan kebersihan batu sapi anjuran sebuah badan bukan kerajaan NGO di sini, Kesatuan Amal Kebajikan Sosial Sandakan di sekitar Pasir Putih, Kampung Bokara dan Kampung Air Sandakan baru-baru ini memupuk kesedaran ramai untuk terus menjaga kebersihan kawasan sekitar masing-masing. Hampir 10 tan sampah termasuk sisa pepejal, ranting dan dahan berjaya dikutip pada program tersebut. Pengerusi penyelaras program, Daniel Suhaimi, memberitahu media program itu diadakan dalam usaha membersihkan kawasan pelancongan yang menjadi tarikan di lokasi berkenaan.
Jelasnya ia juga memupuk kesedaran ramai agar terus bersama-sama menjaga kebersihan. Selain program itu juga memberi fokus kepada belia yang turut sama menjayakan misi tersebut. Program berkenaan dirasmikan Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Motek merangkap ahli Parlimen Batu Sapi Khairul Firdaus Akbar Khan dan juga dihadiri pengerusi Persatuan Amal Kebajikan Sosial Sandakan Azlani Raikizan. Pada sidang media, Khairul turut menyambut baik kerjasama NGO itu bersama pihak kerajaan dalam usaha memastikan Batu Sapi bersih dan indah. Jelasnya pihaknya dan Majlis Perbandaran Sandakan MPS juga sentiasa berusaha memastikan kawasan Pasir Putih bersih di mana ia menjadi tumpuan pengunjung untuk aktiviti riada dan berkelak. Melalui program oleh NGO ini, orang ramai juga akan peka dan dapat melihat akan kepentingan memastikan kawasan persekitaran mereka sentiasa bersih dan kondusif untuk semua orang jelasnya. Selain Pasir Putih, Kampung Bukara dan Kampung Air untuk zon Karamunting, program pelancongan dan kebersihan Batu Sapi itu akan diadakan di Batu Sapi Heritage dan Kampung Bahagia pada 19 Januari dan di Kampung Bakau dan Kampung Sundang bagi zon Sepong pada 26 Januari ini.